yang dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, adalah suatu kitab yang dikarang oleh seorang ulama yang cukup terkenal, yang dikenali dengan Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, yang mana Imam Nawawi dalam kitab ini mengumpul zikir-zikir pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, Imam Nawawi juga menyentuh sedikit sebanyak yang berkait dengan hukum hakam. Sebagai contoh, lepas daripada ini kita akan bincang berkenaan dengan ucapan as-salatu jami'ah ataupun as-salatu jami'ah. Imam Nawawi membincangkan permasalahan ataupun menyentuh sedikit hukum hakam di dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Kita muka surat 78. Katanya, kemudian solat sunat berjemaah disunat untuk mengucap hari raya, solat kusuf dan istisqa. Ada perbezaan pendapat dalam azan untuk solat sunat tertentu, seperti solat tarawih dan solat jenazah. Apa yang benar adalah bahawa solat tarawih menggunakan azan. Selok tempat kita masa semalam sembahyang tarawih kena azan dulu. Nanti kita baca dulu. Tetapi tidak untuk solat jenazah. Okey, ini terjemahan yang memang silap sungguhlah. Mungkin kesilapan ketika edit. Ini terjemahan ni silap. Okey, nanti kita buat kesimpulan dulu, lepas tu kita baca balik apa yang yang disebut oleh Imam Nawawi. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sembahyang fardu 5 waktu disunatkan sebelum daripada kita sembahyang fardu, sama ada kita sembahyang seorang ataupun sembahyang berjemaah, sama ada sembahyang tunai ataupun sembahyang qada, sunat kita azan sebelum daripada tu untuk sembahyang fardu 5 waktu: zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Hari kita bincang dah sebelum daripada ni. Dan ada juga satu sembahyang sunat 2 kali azan. Mana? Sembahyang subuh. Sembahyang subuh sunat 2 kali azan. Di tempat kita tak ada banyak surau buat, masjid buat, tapi benda tu sebenarnya sunat. Sebenarnya adalah sunat. Kalau hamba ingat masa hamba duduk di Ngabang Tengah dulu, hamba asal Ngabang Tengah kok, tapi lama dah tinggal Ngabang Tengah. Ingat masa kecil-kecil kita ingat masjid Bukit Besar 2 kali azan subuh. Lah ni tak tahu lah. Takut ada orang marah kan, tak boleh kan azan subuh dia ni kan. Sebab benda pemerintah marah dia ni. Tak boleh azan awal-awal, takut ganggu orang tidur. Baik, tak tahu dah. Pemerintah tu maksudnya pemerintah Malaysia, bukan pemerintah Terengganu. Pemerintah Malaysia ni AP marah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sembahyang subuh sunat 2 kali azan. Begitu juga sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat di zaman Rasulullah, di zaman Sayyidina Umar, di zaman Abu Bakar. Sayyidina Umar sekali je azan. Tapi zaman Sayyidina Uthman, Sayyidina Uthman menambah satu lagi azan. Dia tambah azan yang pertama. Jadi sebelum daripada azan tu imam duduk di atas mimbar, Sayyidina Uthman ditambah satu azan. Maka sampai ke sekarang menjadi sunnah yang dilakukan oleh sahabat, iaitu Sayyidina Uthman, bahawasanya sembahyang Jumaat 2 kali azan. Baik. Okey, habis bab berkenaan dengan azan. Ada pun sembahyang yang lain selain daripada sembahyang fardu 5 waktu tadi, sembahyang sunat. Maka ulama membahagikan sembahyang sunat terbagi kepada 2. Yang pertamanya sembahyang sunat yang dituntut dilakukan secara berjamaah. Yang keduanya sembahyang sunat yang tidak dituntut dilakukannya secara berjamaah. Sembahyang sunat yang dituntut dilakukan secara berjamaah sebagai contoh sembahyang hari raya puasa, hari raya haji, sembahyang istisqa minta hujan, sembahyang gerhana bulan, sembahyang tarawih. Ni sembahyang ni disunatkan buat secara berjamaah. Dan ada sembahyang sunat yang tidak disunatkan buat secara berjamaah. Sembahyang sunat rawatib tidak disunatkan buat secara berjamaah. Sembahyang sunat duha tidak disunatkan buat secara berjamaah. Okey.
Kalau sembahyang yang tidak disunatkan buat secara berjamaah, sepakat tanpa ada khilaf di kalangan ulama mengatakan tidak sunat kata benda-benda pun sebelum daripada sembahyang. Tak sunat kata benda-benda pun. Okey, kalau sembahyang sunat yang tidak dituntut dilakukannya secara berjamaah. Itu yang pertama. Yang kedua, sembahyang sunat yang dituntut dilakukan secara berjamaah terbahagi kepada dua. Ada sebahagian disunatkan sebelum daripada sembahyang kita ucap as-salata jami'ah ataupun as-salatu jami'ah. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, yang pertama sembahyang sunat istisqa. Sembahyang sunat istisqa, sembahyang sunat minta hujan, ada sandaran daripada hadis. Ada sandaran daripada hadis dituntut kita ucap as-salata jami'ah sebelum daripada sembahyang. Dia as-salata jami'ah tak apa, as-salatu jami'ah pun tak apa. Dan makna dia as-salatu jami'ah, as-salata jami'ah. As-salah salah sembahyang, jami'ah berjemaah, sembahyang secara berjamaah. Baik, sebelum daripada sembahyang istisqa, hatu sunat kita ucap as-salata jami'ah. Dalam mazhab Imam Syafi'i dikata sama juga, diqiyaskan sembahyang selain daripada istisqa, iaitu sembahyang istisqa ni sembahyang minta hujan, diqiyaskan sembahyang hari raya, sembahyang gerhana dengan sembahyang, dengan maksudnya sunat juga sebelum daripada kita sembahyang kita ucap as-salata jami'ah. Okey ya, habis masalah tu. Tinggal lagi masalah sembahyang tarawih dengan sembahyang jenazah. Sembahyang tarawih dengan sembahyang jenazah, sunat dok kita kata as-salata jami'ah sebelum daripada sembahyang tarawih? Sunat dok kita kata as-salata jami'ah sebelum daripada sembahyang jenazah? Masalah ni berlaku khilaf di kalangan ulama mazhab Imam Syafi'i. Berlaku khilaf. Ada sebahagian kata sunat, ada sebahagian kata tak sunat. Pandangan hak yang paling kuat, sembahyang sunat tarawih tidak sunat kata as-salata jami'ah. Itu pandangan yang paling kuat. Okey. Jadi hak yang terjemuhan di sini memang tersilap lah. Dia kata apa yang benar adalah bahawa solat sunat tarawih menggunakan azan. Mana pula? Oh ni silap. Okey, tengok membaca hak yang asal lah, teks asal, kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah hak yang Arab. Amba besar tengok besar, tapi sebenarnya kitab Okey, ni kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah hak yang teks Arab, dikatakan dia wa amma ghairu salawatil khamsi fala yu'adhdhanu li syai'in minha bila khilaf. Adapun sembahyang yang selain daripada sembahyang 5 waktu, maka tidak disyariatkan melakukan azan, melaungkan azan sebelum daripadanya tanpa ada khilaf di kalangan ulama. Selain daripada sembahyang 5 waktu tak ada azan, tanpa ada khilaf, sepakat ulama. Thumma minha ma yustahabbu an yuqala inda iradati salatihi fi jama'ah as-salata jami'ah. Kemudian kata Imam Nawawi, ada sebahagian daripada sembahyang yang selain daripada 5 sembahyang 5 waktu disunatkan ketika nak mengerjakan sembahyang secara berjamaah, kata sebelumnya perkataan as-salata jami'ah. Contoh, mithlul Eid wal kusuf wal istisqa, seumpama sembahyang hari raya, sembahyang gerhana dan sembahyang minta hujan. Wa minha makhtulifa fih ka salati tarawih wal janazah. Dan sebahagian daripada sembahyang yang selain daripada 5 waktu, ulama berselisih pandangan adakah disunatkan mengucap as-salata jami'ah sebelumnya ataupun tidak. Contohnya seperti sembahyang tarawih dan sembahyang janazah. Wal asahu, dan pandangan hak yang lebih sahih bahawasanya, tak nampak pula sini tak nak baca, tak nampak sekarang. Okey, biar tak nampak sekarang. Fit tarawih dunal janazah. Nanti yang kena tengok asal. Tak nampak. Okey. Wal asahu, dan pandangan yang lebih sahih ni kata Imam Nawawi di dalam
kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah annahu ya'ti bihi fit tarawih. Jadi perkataan as-salata jami'ah dia kena datangkan pada sembahyang tarawih. Jadi sebelum sembahyang tarawih dia kata mana as-salata jami'ah dunal janazah, tidak sembahyang jenazah. Sebelum sembahyang jenazah tak perlu kata as-salata jami'ah. Tapi yang kita sebut tadi sebalik. Sebenarnya dalam masalah ni berlaku khilaf. Sehingga ke dalam kitab syarah kepada kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah yang dikarang oleh seorang ulama besar juga, dikatakan khalafa fihi jam'un mutaqaddimun. Pandangan ni ramai ulama-ulama yang terdahulu berbeza dengan Imam Nawawi. Berbeza dengan Imam Nawawi. Maksudnya Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah dia kata sebelum sembahyang tarawih sunat kata as-salata jami'ah, tapi sebelum sembahyang jenazah tak sunat kata as-salata jami'ah. Namun di sana ada pandangan yang kedua sebalik. Okey, selesai. Okey, itu kesimpulan daripada benda yang tersilap terjemahan dalam buku kita. Okey, katanya iqamah Habibah azam. Iqamah ni cakap kita qamah itulah. Tidak sah kecuali setelah masuk waktu solat dan hendak mengerjakan solat. Setelah daripada masuk waktu solat dan nak solat, barulah boleh kita qamah. Jadi kalau nak solat 5 minit lagi, qamah dulu lah. Sebab benda qamah dulu sebab kat kiri orang ramai mari tok bila ketar lutu. Dak leh nak qamah kalau orang ramai. Jadi tengah orang tak ada ni qamah dulu lah. Kat kiri demo qamah ah. Sampai masa demo qamah ah. Hamba dak leh, hamba darah gemuruh. Dak apalah, qamah lalu lah tu imam kata. Kat kiri kalau orang mari dak perlu qamah dah. Ada darah gemuruh depan orang nak qamah. Tak boleh lagu tu. Sebab tempoh qamah dengan sembahyang dia tidak boleh tempoh masa yang lama. Okey, itu maksud dia. Azan tidak sah dilakukan kecuali setelah masuk waktu solat, kecuali subuh. Di azan tidak sah dilakukan kecuali setelah masuk waktu solat, melainkan solat subuh. Kerana saat itu boleh azan sebelum masuk waktu solat. Dia selain daripada subuh mesti kena azan setelah daripada masuk waktu. Baik. Ada perbezaan pendapat pada waktu dibenarkan azan solat subuh. Azan solat subuh yang terkuat adalah dibenarkan setelah setengah malam, separuh malam. Pendapat lain menyatakan pada waktu subuh, dekat dengan subuh. Pendapat lain menyatakan di seluruh waktu malam. Pendapat ini lemah. Pendapat lain menyatakan setelah 2/3 malam. Paling benar adalah pendapat pertama. Maksudnya, okey, kita solat subuh ada 2 azan. Yang pertamanya azan setelah daripada masuk waktu, yang keduanya azan sebelum daripada masuk waktu. Di zaman Rasulullah, 2 kali azan tersebut dilaungkan oleh 2 Bilal. Cakap kita 2 tu Bilal lah. Dulu dia panggil 2 tu Bilal. Dan sebab dia hak yang Tok Bilal hak pertama tu nama dia Bilal bin Rabah. Hak yang kedua nama dia Abdullah ibnu Ummi Maktum. Sebenarnya Bilal tu ambil daripada nama sahabat Rasul yang melaungkan azan. Dan pernah kita cerita sebelum daripada ni bahawasanya tukang bank Rasul bukan Bilal bin Rabah seorang. Cuma hak yang masyhur Bilal bin Rabah, hak yang masyhur. Sebenarnya tukang bank di zaman Rasul 4 orang. 4 orang tukang bank. Cuma hak yang paling masyhur Bilal. Yang keduanya Abdullah ibnu Ummi Maktum, seorang sahabat hak yang buta. Hak yang pernah kita cerita sebelum daripada ni surah Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka, turun kerana dia. Dan dia memeluk Islam. Dia orang buta, orang susah, orang komang lah kalau kita kok. Pada pandangan mata masyarakat kita, masyarakat Arab ketika tu, Abdullah ibnu Ummi Maktum orang komang lah. Pada pandangan mata masyarakat, tapi tidaklah pada pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pandangan mata masyarakat komang, orang buta, orang susah. Jadi dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia menerima agama Islam. Jadi dia pun mari ke masjid. Dia mari ke masjid, dia mari jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar dia, ajar lagi lah agama Islam. Secara kebetulan Rasulullah ketika tu sedang berdakwah kepada pembesar-pembesar Quraisy. Jadi rasa susah hati. Susah hati lagu mana? Jadi sekarang ni kita berhadapan dengan pembesar Quraisy. Tiba-tiba mari orang yang komang pada pandangan mata manusia. Maka Allah Ta'ala tegur Nabi sallallahu alaihi wasallam, abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Siapa yang dimaksud
abasa wa tawalla, masa muka Rasulullah berpaling, anja'ahul a'ma, ketika datang orang buta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan masang tu tak suka dimari, bukan tu bukan akhlak Rasulullah. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekarang ni sibuk dengan berdakwah kepada pemimpin Quraisy. Jadi tak bolehlah ada orang ganggu. Baik, maka Allah Ta'ala turun ayat, Allah Ta'ala tegur Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibnu Ummi Maktum, dan dia juga tukang bang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua, yang ketiganya Sa'ad bin Qaraf. Sa'ad bin Qaraf adalah tukang bang di Masjid Quba. Masjid Quba ni adalah satu masjid yang terletak di pinggir kota Madinah. Biasa kalau kita pergi buat umrah, kita akan ziarah Masjid Quba. Masjid Quba mengikut pandangan sebahagian daripada ulama adalah masjid yang mula-mula sekali dibina di dalam Islam. Ayat yang Allah Ta'ala berfirman, la masjidun ussisa 'ala taqwa min al-awwal yawmin ahaqqu an taquma fi, adalah untuk Masjid Quba menurut pandangan sebahagian daripada ulama. Baik, Sa'ad Qaraf. Tiga, yang keempatnya adalah Abu Mahzurah. Hak tu tukang bang Rasulullah di Masjidil Haram selepas daripada tahun Fathu Makkah. Baik, jadi tu tukang bang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma yang paling masyhur adalah Bilal bin Rabah. Siapa ke kita zaman kita letak nama Tok Bilal tu. Tok Bilal ni adalah gelaran kepada tukang bang, muazzin. Baik, jadi di zaman Rasulullah, bang subuh 2 kali bang, sebelum daripada masuk waktu dan setelah daripada masuk waktu. Sebelum daripada masuk waktu, bang subuh dilaungkan oleh Bilal bin Rabah. Lepas daripada masuk waktu, barulah Abdullah ibnu Ummi Maktum. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Bilalan yu'adzinu bilailin, sesungguhnya Bilal bin Rabah dia bang pada malam hari, masih lagi malam. Fakulu washrabu, mu boleh makan, mu boleh minum. Kalau mu dengar Bilal bin Rabah bang, mu boleh makan lagi, mu boleh minum lagi. Hatta yunadi ibnu Ummi Maktum, sehinggalah tak boleh makan, tak boleh minum apabila mu dengar Abdullah ibnu Ummi Maktum melaungkan azan. Kerana Abdullah ibnu Ummi Maktum melaungkan azan setelah daripada orang khabar kepada dia, keluar dah fajar, keluar dah fajar. Sebab dia tak nampak, nak tengok mana jadi orang khabar kepada dia. Ada 2 tukang bang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita rasa ni di antara sunnah, ataupun kalau kita cakap gak sunnah mahjurah dalam bahasa Arab, sunnah yang ditinggalkan di tempat kita. Ini di antara sunnah yang ditinggalkan di tempat kita, iaitu melaungkan azan sebanyak 2 kali pada sembahyang subuh. Baik, kadang-kadang bukan tak mau buat, kadang-kadang nak buat juga, tapi tu bila nakut nak mari awal, dah mari awal sebelum subuh orang tak ada takut juga. Sebab setengah-setengah masjid ni ngusik. Setengah masjid ngusik. Ada satu masjid, Amba pernah cerita dah sini kan, nak cerita pula sekali lagi. Ada satu masjid di kawasan daerah Marang. Tok Bilal mari lewat sama. Lepas tu Tok Imam pun mari lewat. Orang jabat agama ke apa-apa. Dia kata sebab apa? Sebab mari awal ada sama. Kelipah-kelipah. Hak baju putih duduk sejik. Takut juga Tok Bilal. Takut juga Tok Bilal, walaupun duk bang kerek pun takut juga. Mai duk tengok benda pelik ni. Lewat sama lagi hari Jumaat nak mari lagi tu duk sampai. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata dia lagi. Okey, tadi kita baca dah. Jadi sekali lagi kita ulang. Azan subuh 2 kali bang. Bang apabila masuk waktu, bang sebelum daripada masuk waktu. Okey, perbincangan yang ingin disampaikan oleh Imam Nawawi adalah, bilakah masuk waktu azan sebelum daripada subuh? Bilakah masuk waktu azan yang sebelum daripada masuk waktu? Bilakah masuk waktu dia? Ada beberapa pandangan. Ada pandangan sepanjang malam. Kalau pandangan sepanjang malam tu, lepas kita sembahyang isyak tu bang tadi. Atas pandangan tu lah. Orang kata mana bang pula, tadi bang isyak, bang subuh. Okey, tu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua, dia kata mana setelah daripada masuk separuh malam, 1/2 malam. Katakanlah kalau kita buat mudah kau, garik dia ni pukul 7.30 sebagai contoh, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 1.30, 2.30, 3.30, 4.30, 5.30, 5.30 masuk subuh. Contoh ni lebih kurang ni ya. Jadi bermakna 10 jam.
Maksud separuh malam ni maksudnya lepas daripada 5 jam dah. 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30. Masuk 12.30, masuk dah waktu dia. Pandangan yang kedua. Pandangan yang ketiga dia kata selepas daripada berlalunya 1/3 ke 2/3, 2/3 malam. Jadi hak yang 10 jam saat itu bagi 3, lebih kurang dalam 3 jam. Kita tak dalam 3 jam pula, 6 jam setengah lah. Contoh 6 jam setengah. Itu kan 6 jam setengah. 3, 6, itu kan 6 jam setengah lebih kurang kan. 2/3. 6 jam setengah kita tak. Jadi benda 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 1.30, pukul 2. Pukul 2 boleh dah bang. Okey. Dan ada pandangan yang mengatakan dekat-dekat dengan subuh. Dekat-dekat dengan subuh, sebelum daripada subuh sikit-sikit je. Maka kata Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, pandangan yang paling benar adalah pandangan yang pertama. Mana pandangan yang pertama? Iaitu yang terkuat adalah dibenarkan setelah tengah malam. Maksudnya masuk separuh malam, 12.30 ke atas boleh dah. Itu pandangan yang paling kuat mengikut apa yang diterjih oleh Imam Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Okey, habis bab azan dan qamat. Cuma sebelum daripada kita masuk dalam bab baru, ada selagi yang Imam Nawawi nak sebut berkenaan dengan wanita dan khunsa. Tadi masalah azan dengan qamat untuk orang lelaki. Manakala orang puang lagu mana? Katanya wanita dan khunsa. Khunsa ni orang ada 2 alat kelamin. Tidak jelas lelaki puang. Kalau dia ada alat 2 alat pada lelaki, maka hukum dia lelaki. Kalau berat kepada puang, hukum dia puang. Tak jelas kan? Kalau dalam bahasa kita dipanggil khunsa muskil. Katanya wanita dan khunsa muskil boleh melakukan iqamah. Iqamah boleh, namun tidak boleh azan. Azan tak boleh sebab azan ni kena laukan suara. Kerana kedua-duanya wanita dan khunsa dilarang untuk menguatkan suara. Dan kalau orang puang nasyid boleh ke tak? Nyanyi boleh ke tak? Masalah nasyid dengan nyanyi ni, kalau pandangan mazhab Imam Syafi'i lah, kalau kita nak tengok kepada pandangan ulama mazhab lebih luas lagi, panjanglah ceritanya. Sama juga dengan baca Quran, ulama kata makruh. Tapi kalau azan, kalau mazhab Imam Syafi'i hukum dia haram. Orang puang azan hukum dia haram kalau ada orang lelaki ajnabi, kalau sekiranya suara dia mendatangkan fitnah. Sekiranya suara dia mendatangkan fitnah, kawan tu molek-molek dengar suara dia, jadi pucat terus, duk teringat makan nasi pun duk lalu, macam lembu jatang duk gila ke lembu tina. Kita beli lembu jatang nak buat rebang, kita pun ikat lalu lembu tina yang terbang nak ke tina dok setarang dok lalu makan kuah kering lembu. Okey, mendatangkan fitnah. Tapi lembu tak ada masalah lah sebab dia tak ada hukum, dia bukan mukallaf. Ni orang ni. Mazhab Imam Syafi'i, perempuan melaungkan azan di hadapan lelaki ajnabi, kalau sekiranya suara dia mendatangkan fitnah, hukum dia adalah haram. Sebab dituntut kepada kita mendengar suara azan. Apabila orang azan, sunat kita dengar. Apabila sunat kita dengar, jadi perempuan melaungkan azan, jadi seolah perempuan saat itu nak suruh orang lelaki dengar suara dia, sedangkan suara dia mendatangkan fitnah. Berbeza dengan nyanyi nasyid. Nyanyi dengan nasyid tak ada masalah dalam mazhab Imam Syafi'i. Tapi sebab dia, maksud tak ada masalah bukanlah haram, sebab tidak dituntut kepada orang lelaki dengar nyanyi, dengar nasyid. Tidak disyariatkan orang lelaki dengar nyanyi dengar nasyid. Tapi dalam masalah ni sebenarnya ada perbincangan di kalangan ulama fiqh. Hak yang kita bincang adalah menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, zikir ketika mendengar azan dan iqamah. Ketika kita dengar azan, ketika kita dengar iqamah, ada perkataan-perkataan yang sunat kita kata. Katanya disunatkan bagi orang yang mendengar azan dan iqamah untuk mengulangi bacaan tersebut. Jadi kalau Tok bila azan, Tok bila qamat, orang yang dengar saat itu sunat dia ulang balik, dia ikut sebagaimana
Tok Bila kata sebagaimana Tok Bila ungkapkan laungkap. Apabila kita faham sunat, jadi kalau kita dok kata pun dok dosa. Kalau kita dok kata pun dok dosa. Tu kita kena faham. Tok Bila azam, Tok Bila qamat, kita dok ikut dok dosa. Tapi dok dosa pun kita telah meninggal perkara yang disunatkan. Kelebihan tak ada lah. Itu yang pertama. Dan kita kena sentuh juga satu benda yang mana dalam masyarakat kita ni masih lagi ada kesilapan di dalam memahami beberapa hukum yang berkaitan dengan azan. Dalam masyarakat kita ni, kalau Tok Bila azan, Tok Bila qamat, jadi ramai orang pegang haram cakap. Haram cakap ketika Tok Bila sedang azan dan ketika Tok Bila sedang qamat. Tak boleh. Dan ada setengah kata kalau cakap benda jenazah jadi berat ke mana, nak ngucap ke mana, macam-macam. Mu cakap tebal, mu cakap. Orang dok bang dok cakap dak nak ngucap mati lagi. Okey, ada sebenarnya benda ni adalah salah. Kita kena tahu bahawasanya yang pertama, menjawab azan, hukum dia adalah sunat, bukan hukum dia adalah wajib. Bercakap ketika azan sedang dikumandangkan bukanlah haram. Dok comel tu dok comel lah, bukan ngamba nak suruh cakap. Bukan kita nak suruh cakap. Tok Bila duduk bang, Tok Bila duduk azan, Tok Bila duduk qamat, kita popek. Dok comel buat lagu tu. Cuma kita buat benda dok comel, jangan kita terus letak hukum haram. Atau kita kena faham muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi bercakap ketika azan bukanlah hukum dia adalah haram. Dan perkara tersebut dilakukan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam satu hadis yang diriwayat oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta. Imam Malik dalam kitab Muwatta dia meriwayatkan satu hadis daripada Sa'labah bin Abi Malik Al-Quradhi, yang mana Sa'labah menceritakan annahum kanu fi zamani Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yusalluna yawmal jum'ah hatta yakhruja Umar. Mereka para sahabat sekali dengan tabi'in di zaman Sayyidina Umar, mereka itu sembahyang pada hari Jumaat, sembahyang sunat, sehinggalah Sayyidina Umar keluar untuk berkhutbah. Apabila Sayyidina Umar keluar untuk berkhutbah, Sayyidina Umar pun naik atas mimbar. Fa idza kharaja Umar wa jalasa 'ala al-mimbar wa adzana al-muadhdhinun. Apabila Sayyidina Umar naik atas mimbar, maka dia duduk di atas mimbar. Tok Bila melakukan azan. Qala Sa'labah, kata Sa'labah, jalasna natahaddath, kami duduk, kami dah sembahyang dah lah, sebab Sayyidina Umar naik atas mimbar dah, tapi kami masih lagi bercakap. Ketika Tok Bila sedang azan, kami bercakap. Fa idza sakatal muadhdhinun wa qama Umar yakhutub ansatna falam yatakallam minna ahad. Apabila habis dah Tok Bila bang, maka Sayyidina Umar bangun untuk berkhutbah, maka ketika tu barulah kami diam, tidak ada seorang pun di kalangan kami bercakap. Okey, boleh faham? Jadi yang mengulang balik, hukum bercakap ketika Tok Bila sedang melaungkan azan bukanlah haram sebagaimana yang dipegang oleh ramai orang kita. Bukan macam-macam. Macam-macam amarang. Kalau cakap tekah orang bang, maka nak ngucap lah macam-macam. Jadi berat mulut nak ngucap masa matilah macam-macam. Sebenarnya itu tidak ada sandaran yang sahih. Hukum bercakap ketika azan adalah diharuskan, selama mana percakapan tersebut tidak menghalang untuk kita jawab azan. Kalau percakapan tersebut menghalang kita jawab azan, maka jelas percakapan tersebut hukum dia adalah tidak comel. Tak comel. Kita cakap tapi boleh kita jawab azan, tak ada masalah. Dan benda ni pernah dilakukan oleh sebahagian daripada sahabat, sebagaimana hadis yang diceritakan oleh Sa'labah bin Abi Malik Al-Quradhi yang dikeluarkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta, yang mana kata Sa'labah bin Abi Malik Al-Quradhi, kami di zaman Sayyidina Umar dulu, kami mari masjid awal, kami sembahyang sunat. Apabila Sayyidina Umar keluar naik di atas mimbar, maka orang bang pun bang, kami pun berhenti daripada sembahyang, kami duk cakap sama-sama, kami tengok orang bang lah.
Kami dah cakap, mu cakap, aku tanya mu tanya aku. Kami berhenti semayang dah, rebang dah. Maka apabila Sayyidina Umar bangun untuk berkhutbah, maka ketika itu kami diam, tidak ada seorang pun di kalangan kami bercakap ketika Sayyidina Umar sedang berkhutbah. Okey, itu benda yang perlu kita kena tahu, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Disunatkan, bukan hukum dia wajib, tapi ada tuntutan daripada syarak agar kita melakukannya bagi orang yang mendengar azan dan iqamah untuk mengulangi bacaan tersebut, kecuali pada bacaan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Hak lain Allahu akbar ikut, Allahu akbar ikut, asyhadu an la ilaha illallah ikut. Apa hak yang diucapkan oleh muazzin kita ucapkan pula. Itu maksud dia, sunat. Melainkan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah dijawab dengan ucapan la haula wala quwwata illa billah. Sebab dia, sebab hayya 'alas salah makna dia, benda makna dia mari semayang weh. Kalau cakap kita lah, cakap Terengganu, mari semayang weh. Hayya 'alal falah, mari kepada kejayaan weh. Maksud benda kejayaan di sini, kejayaan adalah keredaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kejayaan dunia. Kejayaan dunia itu benda kecil. Kejayaan di sini adalah mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kejayaan di sini adalah khusyuk dalam sembahyang. Khusyuk dalam sembahyang adalah kejayaan. Sebab itulah Allah Taala kata dalam Quran, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya telah berjaya orang beriman. Orang beriman adalah orang yang mendapat kejayaan, orang yang mereka itu khusyuk di dalam sembahyang mereka itu. Jadi apabila ajak kepada sembahyang, ajak kepada keredaan Allah, ajak kepada ibadat, maka kita mengetahui diri kita bahawasanya kita tidak mampu melakukan hal tersebut melainkan dengan pertolongan daripada Allah. Ketika orang ajak mari kita melakukan kebaikan, maka kita kena nampak diri kita ni, aku tidak mampu melakukan kebaikan tersebut kalau sekiranya tidak ada pertolongan daripada Allah. Sebab itulah disunatkan kita ucap la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan, tidak ada daya untuk aku meninggalkan maksiat, tidak ada kekuatan untuk aku mengerjakan ketaatan melainkan dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Andai kata tidak ada pertolongan daripada Allah, nescaya aku tidak mampu melakukan apa jua perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada aku. Jadi ucapan la haula wala quwwata illa billah sebenarnya untuk mendidik kita. Sebelum daripada kita buat sembahyang, kita kena baiki dah niat kita. Kita kena baiki dah hati kita. Kerana hati adalah tempat pandangan Allah. Aku mampu buat ini adalah pertolongan daripada Allah. Kenapa aku nak sombong? Kenapa aku nak riak? Kenapakah aku nak ujub dengan ibadat hak yang aku buat? Orang hak yang ujub, bangga diri, kagum. Orang hak yang riak ketika melakukan kebaikan, kerana dia melihat kebaikan itu dia hak yang buat, dia tidak melihat bahawasanya kebaikan itu adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga melainkan pada perkataan as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Apa as-salatu khairum minan naum? As-salah salat. Khairun ni mana khair? Khair. Mana khair? Baik. Sembahyang itu lebih baik. Minan naum, daripada naum. Naum makna tidur. Sembahyang lebih baik daripada tidur. Sembahyang lebih baik daripada tidur. Jadi ketika Tok Bila kata as-salatu khairum minan naum pada azan subuh, benda yang sunat kita jawab. Dalam masalah ni sebenarnya ulama berselisih pandangan. Ulama berselisih pandangan. Ketika kita dengar Tok Bila kata as-salatu khairum minan naum, apakah yang sunat kita jawab? Ada sebahagian daripada ulama dia kata sunat kita jawab as-salatu khairum minan naum, berpandukan kepada keumuman tuntutan kita berkata sebagaimana Bila kata. Sebab Rasul kata lagu mana? Dalam hadis yang akan datang kita akan baca. Kata Rasul, "Idza sami'tul muadzin faqulu mithla ma yaqul." Apabila mu dengar orang bang melakukan azan, mu kata sebagaimana dia kata. Hak yang dia kata mana mu kata gitu. Tapi hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, ada dalil yang lain. Sunat kita kata la haula wala quwwata illa billah. Manakala as-salatu khairum minan naum tidak ada dalil yang sahih. Cuma di sana ada hadis yang dhaif.
yang mengatakan sunat kita kata sadaqta wa barirta. Sunat kita kata sadaqta wa bararta. Baik. Jadi apabila ada hadis yang dhaif kata lagu tu, maka sebahagian daripada ulama kata boleh kita kata sadaqta wa bararta. Baik. Namun sebahagian daripada ulama yang lain kata dak sunat kata as-salatu khairum minan naum. Tak payah balah. Kata dua-dua pun apa. Kata dua-dua tak payah balah. Hak yang masalahnya dak kata. Balah-balah dia sendiri dak kata. Lewat subuh. Tu masalah. Dak balah kata as-salatu khairum minan naum ke sadaqta wa bararta ke ketika tu bila kata as-salatu khairum minan naum balah situ. Dah mung subuh ke apa? Kunang setengah. Tak dengar tu bila bang tak bila dengar. Tu jadi masalah. Jadi katalah nak kata hak mana pun. Seterusnya pendapat lain mengatakan dijawab dengan ucapan sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salatu khairum minan naum. Itu pandangan yang kedua. Jadi as-salatu khairum minan naum, sembahyang itu lebih baik daripada tidur. Jawab lagu mana? Sadaqa Rasulullah. Memang betul lah Rasulullah. Rasulullah yang memberi pengakuan untuk ucapan tersebut diucapkan ketika azan subuh. Jadi benarlah apa yang diucapkan oleh Rasulullah, memang sembahyang jauh lebih baik daripada tidur. Baik, tidur boleh benda, sembahyang boleh pahala. Baik. Lepas tu ucap pula as-salatu khairum minan naum sebagaimana diucapkan oleh Bilal. Begitu juga pada lafaz qad qamatis salah, qad qamatis salah. Dijawab dengan ucapan aqamahallah wa adamaha. Sebenarnya dalam masalah qad qamatis salah, qad qamatis salah, kita nak ucap benda, ulama berbeza pandangan juga. Ada sebahagian daripada ulama mengatakan apabila Tok Bilal melaungkan qamat qad qamatis salatu qad qamatis salah, kita orang dengar sunat kata qad qamatis salah, qad qamatis salah. Ada sebahagian ulama. Sebahagian ulama yang lain kata sunat kita kata aqamahallah wa adamaha. Baik. Mazhab Imam Syafi'i kata aqamahallah wa adamaha. Jangan balah. Nak kata qad qamatis salah, ada pandangan ulama. Nak kata aqamahallah wa adamaha, juga ada pandangan ulama. Seterusnya pada lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dijawab dengan ucapan wa ana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ataupun tak ada wa ana pun tak apa, pakai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah pun tak apa. Kemudian diikuti dengan ucapan raditu billahi rabba wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula wa bil islam dina. Tu bila asyhadu an la ilaha illallah, kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah, ataupun kita tok depan sikit wa ana asyhadu an la ilaha illallah, aku juga bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Cuma comel pula tambah sikit lagi raditu billahi rabba wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula wa bil islami dina. Seterusnya setelah selesai menjawab semua ucapan azan, diikuti dengan membaca selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas daripada azan, sunat Tok Bilal berselawat kepada Rasulullah. La ilaha illallah sallallahu alaihi Allahumma salli ala Muhammad. Sunat selawat. Ada sesetengah negara Arab selepas daripada Tok Bilal melaungkan azan, Tok Bilal tu punya selawat bahkan speaker teguh. Cuma sebahagian daripada ulama tak kenang lah. Tapi nak ayat ada sebahagian daripada negara Arab. Amba duduk di Syria dulu. Lepas daripada Tok Bilal azam, Tok Bilal pada Rasulullah. Di Syria boleh dikatakan setiap masjid lepas daripada dia azam, teguh dia berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh dikatakan, tapi ada juga maksudnya banyaklah masjid buat lepas daripada Tok Bilal azam, teguh dia berselawat kepada Rasulullah dengan meninggikan suara, menyaringkan suara sampai orang pakat dengar belaka sebagaimana orang dengar azan. Baik. Cuma hak yang pada asalnya adalah kita berselawat dengan suara hak yang perlahan. Lepas daripada selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama juga kita orang hak yang dengar azan, selepas daripada Tok Bilal selesai azan, sunat kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tuntutan berselawat kepada Rasulullah selepas daripada azan adalah bersandarkan kepada hadis yang sahih yang diriwayat oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam satu hadis, kata Rasulullah, hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim,
idza sami'tul muadzin faqulu mithla ma yaqul thumma sallu alayya. Kata Rasulullah, apabila mendengar orang bang melaungkan azan, maka mengatalah sebagaimana dia kata, lepas daripada tu hendaklah kamu berselawat kepada aku. Fa innahu man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha 10. Kerana sesungguhnya orang yang berselawat kepada aku sekali selawat, maka Allah Subhanahu wa taala akan selawat kepadanya sebanyak 10 kali selawat. Lepas daripada baca selawat kepada Allah, dilanjutkan dengan membaca doa. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Dibacakan boleh? Nil wasilah. Jadi orang yang belajar Quran dia faham ah. Orang dah belajar Quran warna pun dok waktu bik ni mana ada nun ah. Orang yang belajar Quran dia fahamlah. Dia Muhammadan tanwin. Kalau kita sebut sikit tanwin. Tanwin ni maksudnya bagi dua. Dia bagi dua ni sebenarnya adalah nun mati. Kalau kita belajar dalam ilmu nahwu, bagi dua ni adalah nunun sakinatun talhaqu akhiral lafzi lafzan la khattan. Nun yang mati yang duduk pada akhir kalimah pada berlafaz, tidak ada pada terlisan. Pada berlafaz ada nun mati yo. Okey, jadi nun mati. Lepas daripada Muhammadan ada perkataan al-wasilah. Al-wasilah lang pula mati. Nun mati, lang mati. Jadi berjumpa dua mati. Maka untuk mengelak daripada berjumpa dua mati, maka kena baris nun, bagi bawah. Jadi Muhammadanil wasilah. Dalam Quran banyaklah ayat-ayat yang kita kena waktu bik nun kecil, bagi bawah. Orang yang belajar Quran dia fahamlah. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Maksud dia, ya Allah, Tuhan kepada seruang yang sempurna ini. Ya Allah, kita berdoa, Tuhan kepada seruang. Dakwah, apa maksud dakwah di sini? Ada sebagian ulama kata dakwah di sini adalah dakwah kepada tauhid, kepada mengesakan Allah. Tuhan kepada dakwah kalimah tauhid. Ada setengah kata dakwah di sini adalah seruang kepada sembahyang. Jadi berlaku khilaf di kalangan ulama dalam menafsirkan makna dakwah di sini. Wahai ya Allah, Tuhan kepada dakwah yang sempurna ini. Maksudnya dakwah yang sempurna, ada sebahagian ulama kata dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, dakwah kepada la ilaha illallah. Kerana itu adalah hak yang paling sempurna. Tidak ada hak yang sempurna melainkan dakwah mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada mentauhidkan Allah. Okey, itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua, hadhihi da'wati tamah, merujuk kepada seruang sembahyang. Was-salatil qa'imah, maksud dia dan solat yang akan didirikan. Tuang kepada solat yang akan didirikan. Ni sembahyang yang kita sembahyang ni ada tuang dia. Kita sembahyang kepada siapa? Sembahyang kepada Allah, untuk Allah. Kita doa, ya Allah, Tuhan kepada sembahyang tersebut. Tuang kepada sembahyang tu, kita buat untuk dia. Ati Muhammadanil wasilah. Maksud dia, berilah kepada Muhammad al-wasilah. Ati ni maksudnya beri. Kita minta daripada Allah agar Allah Ta'ala beri kepada Nabi Muhammad wasilah. Wasilah ni benda wasilah. Wasilah ni disebut dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lepas daripada berselawat kepada aku, kemudian berdoalah kepada Allah supaya Allah Taala kurniakan kepada aku wasilah. Wasilah ni adalah fa innaha manzilatun fil jannah. Wasilah adalah satu kedudukan di dalam syurga, satu kedudukan yang cukup tinggi dalam syurga. Yang mana kata Rasulullah, la tambaghi illa li 'abdin min ibadillah. Yang mana kedudukan ini tidak saigia, tidak sepatut, tidak layak, melainkan hanya untuk seorang sahaja dari kalangan hamba Allah. Dan aku mengharap aku yang mendapat kedudukan tersebut. Sesiapa yang berdoa dengan doa itu untuk aku, maka halat lahu syafaati, maka halallah baginya syafaat aku. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Serta bangkitkanlah ini pada tempat yang terpuji. Kita minta Allah Ta'ala bangkitkan Rasulullah di tempat yang terpuji. Maksud di tempat yang terpuji adalah asy-syafa'ah, asy-syafa'atul 'uzma. Syafaat yang paling besar, menyelesaikan manusia pada padang mahsyar. Ketika manusia dah susah
teruk sangat duduk di padang mahsyar. Siapa yang nak minta dengan Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala percepatkan hitungan amalan ni, pergi jumpa dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam kata nafsi nafsi. Pergi jumpa dengan Nabi Nuh kata nafsi nafsi. Siapa pergi jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi Muhammad, ana laha, aku yang memiliki syafaat tersebut. Baik, itu yang dimaksud dengan maqam yang terpuji yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan. Kemudian disambungkan dengan membaca apa sahaja doa untuk urusan dunia dan akhirat. Lepas kita baca doa ni, ikutlah kita nak doa dia pun, sama ada doa berkaitan dengan dunia ataupun berkaitan dengan akhirat. Banyak mana doa silakan, kerana di antara tempat mustajab doa adalah di antara azan dan iqamah. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Tirmizi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuraddu du'a bainal adhan wal iqamah. Doa tidak ditolak di antara azan dan iqamah. Perbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyakkan berdoa kepada Allah di antara azan dan iqamah. Baik, seterusnya, lepas daripada dia kabar hukum hakam sikit, lepas tu dia bagi hadis. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumun nida' faqulu mithla ma yaqulu al-muadzin." Artinya, apabila kamu mendengar suara azan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muazzin. Kalau mendengar suara azan, mengucap apa yang diucap oleh muazzin. Baik, jadi berpandukan kepada hadis ini, kata ulama fiqh, setiap kali kita dengar laungan azan, sunat kita ikut, sunat kita jawab. Di tempat kita kalau kita dengar subuh, sini bang, lepas sini bang, sini bang, habis kata kawa bang. Kalau kadang-kadang sekali, kadang-kadang tak sekali, hak ni bang dulu, hak ni bang lewat sikit. Okey, kalau subuh kita mungkin boleh sekali lagi. Kalau isyak, hak ni sudah awal sikit ngajar, jadi cepat bang. Hak ni tak ada kuliah langsung, awal lagi bang. Hak ni pula lambat sikit sudah ustaz, bang lewat lagi. Hak ni lambat lagi, bang lewat lagi. Hak ni ada jemaah lambat siapa? tak ada kuliah pun, ada jemaah lambat siapa? Lewat kok bang. Jadi kan hak ni bang, hak ni bang, hak ni bang, hak ni bang. Adakah setiap kali kita dengar orang bang daripada bermacam-macam masjid sunat kita jawab? Kata ulama sunat. Sebab dia, sebab kata Rasul, idza sami'tumun nida, apabila mu dengar laungan azan, faqulu mithla ma yaqul, mu kena kata sebagaimana tukang bang kata. Jadi katalah, cuma kata Imam Nawawi, hak yang muakkad, hak yang paling kuat sunat adalah azan hak yang pertama. Maksudnya hak yang pertama kali kita dengar, hak tu hak yang paling kuat. Manakala hak yang selepas daripadanya tetap sunat tapi tidaklah muakkad. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalam hadis kata Rasulullah dia, idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulu al-muadzin. Apabila mu dengar laungan azan, mu kena kata sebagaimana muazzin kata. Muazzin ni mana muazzin? Muazzin kalau kita belajar bahasa Arab, dia adalah isim fa'il. Apa dia isim fa'il? Suatu lafaz yang menunjuk di atas seorang yang melakukan suatu perbuatan. Muazzin ni orang yang bang. Jadi maksudnya kalau kita dengar orang bang, sunat kita jawab. Sama ada kita dengar direct ataupun dengar melalui radio. Okey, benda yang menurut cerita. Ada setengah masa menurut Syria dulu, ada setengah masjid kita kata asal taknya masjid ni bang. Macam tu Imam Makkah dah. Rupa-rupanya tahu tak, dia pasang radio. Dia pakai tik-tik suara, dia buka. Sampai masuk waktu, Tok Bila ada bang pun, dia pasang. Naik, dia pasang. Bunyi lah. Tok Bila bang, oh padang pun. Kita ingat ke Tok Bila Mekah? Suara macam Tok Bila Mekah, memang hak Tok Bila Mekah sungguh. Tapi hak rekod dah. Hak rekod dah. Kalau hak yang live tu lain. Tapi waktu tak sama, mana boleh buat live dah, waktu tak sama. Syria dengan Mekah dia nak sama. Mekah dengan kita mana sama waktu dia. Baik. Jadi dia pakai benda tiknya, suara tu. Okey, masalah sekarang ni dia pakai tu lah. Tapi ada hukum. Hukum dia, dah kita dengar sunat nak jawab. Boleh faham kan? Sunat nak jawab. Secara zahir apa yang disebut dalam hadis dah sunat jawab.
Dia nak jawab tak ada masalah. Sebab jawab pun zikir. Allahu Akbar zikir. Tapi tak sunat jawab. Sebab dia tak sunat jawab? Sebab dalam hadis kata Rasulullah, faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Mu kena kata sebagaimana muadzin kata. Sekarang ni muadzin ke? Bukan muadzin. Okey, boleh faham kan? Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayat oleh Bukhari dan Muslim di dalam kitab sahih bagi keduanya. Seterusnya daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, bahawa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tul muadzin faqulu mithla ma yaqul, thumma sallu alaihi, fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha 'ashra, thumma sallallahu liyal wasilah, fa innaha manzilatun fil jannati la tanbaghi illa li'abdin min 'ibadillah, wa arju an akuna ana huwa, faman sa'ala liyal wasilata halat lahu syafa'ah." Maksudnya, apabila kamu mendengar suara muazzin, maka ucapkanlah seperti apa yang dia ucapkan. Kemudian berselawatlah kepadaku, kerana siapa yang berselawat kepadaku sekali, maka Allah Ta'ala akan berselawat kepadanya 10 kali. Kemudian mintalah wasilah kepada Allah untukku, kerana ia adalah suatu kedudukan di syurga yang tidak patut diperolehi kecuali hanya untuk seorang hamba-hamba Allah, dan aku berharap akulah hamba tersebut. Sesiapa yang memohon wasilah untukku, maka berhak mendapat syafaat. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kita membincangkan berkenaan dengan jawab azan, kadang-kadang masa kita ngajar ada masjid lain melaungkan azan sebagaimana hak yang kita dengar saat ni. Okey, apakah hak yang dituntut kepada kita? Apakah yang dituntut kepada kita? Ustaz tengah cakap, okey, orang hak yang dengar jelaslah jawablah azan. Hak yang dengar, adakah maksudnya diwajibkan kepada orang hak yang tengah mengajar saat itu kena berhenti sekejap jawab azan, ataupun tidak diwajibkan? Okey, nak kata wajib tak wajib, kita kena tengok apakah hukum jawab azan. Hukum jawab azan adalah disunatkan, jadi bermakna tidak wajib jawab. Baik, nak berhenti hak tu hak yang paling comel. Berhenti sekejap, jawab azan sekejap. Tapi hamba tak sedar saat ni, sampai ke habis azan baru sedar. Tak sedar. Baik, sebenarnya benda tu benda ada keluasan dan tidak menjadi masalah. Kita tidak berhenti, walaupun sebaik-baiknya kita jawab azan ketika mana kita dengar laungan azan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayat oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Seterusnya daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala al-muadzinu Allahu akbar, faqala ahadukum Allahu akbar, thumma qala asyhadu an la ilaha illallah, qala asyhadu an la ilaha illallah, thumma qala asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, qala asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, thumma qala hayya 'alas salah, qala la haula wala quwwata illa billah, thumma qala hayya 'alal falah, qala la haula wala quwwata illa billah, thumma qala Allahu akbar, qala Allahu akbar, thumma qala la ilaha illallah, qala la ilaha illallah, min qalbihi dakhala al-jannah." Maksudnya, apabila muazzin mengucapkan Allahu akbar, kemudian seorang daripada kamu mengucapkan Allahu akbar, diikut, dijawab. Kemudian apabila muazzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian muazzin mengucap asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia mengucap asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apabila muazzin mengatakan hayya 'alas salah, dia kata la haula wala quwwata illa billah. Apabila muazzin kata hayya 'alal falah, dia kata la haula wala quwwata illa billah. Apabila muazzin kata Allahu akbar, dia kata Allahu akbar. Apabila muazzin kata la ilaha illallah, dia kata la ilaha illallah. Dia kata, dia jawab azan saat itu daripada lubuk hatinya, bukan lala, bukan tengah main WhatsApp Allahu akbar, tengah bala WhatsApp. Senyum saat itu bukan senyum kerana sedap jawab azan, sedap berzikir. Senyum kerana nakal dalam WhatsApp hak ni senyum hak ni tapi mulut jawab. Hak tu bukan daripada hati, hak tu lalai. Jawab daripada hati. Jawapan tersebut memang daripada hati. Allahu akbar, Allah maha agung, Allah maha agung. Benda hak yang dia dapat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhalal jannah,
masuk syurga Allah Ta'ala. Dia akan masuk syurga Allah. Kata Rasulullah, maka dia akan masuk syurga. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkataan dakhalal jannah, kalau kita nak bincang dalam bahasa Arab, perkataan dakhala ni dipanggil fa'il madhi. Fa'il madhi adalah fa'il yang menunjuk di atas suatu perkara yang telah berlaku. Dia telah masuk syurga. Itu maksud dia. Sedangkan tak masuk lagi syurga, akan datang masuk syurga. Kenapakah Rasulullah kata telah masuk syurga? Kerana Rasulullah kamu yakin dia akan masuk syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kan macam masuk dah. Dalam penggunaan bahasa Arab, kalau sekiranya benda tu yang diyakini berlaku, maka orang Arab akan guna benda tu telah berlaku. Kalau benda tu diyakini berlaku, setiap dia panggil, kalau dalam kaedah bahasa Arab dia kata mana, ma tahaqqaqal wuqu' bi manzilatil waqi'. Perkara yang diyakini akan berlaku seperti telah berlaku. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengguna fa'il madhi. Dia telah masuk syurga Allah. Maksudnya oleh kerana diyakini dia akan masuk syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala, seolah-olah dikatakan dia telah masuk syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita baca sikit lagi. Seterusnya daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala hina yasma'ul muadzin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bil muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula wa bil islam dina, wa fi riwayatin man qala hina yasma'ul muadzin wa ana ashhad. Artinya, sesiapa yang ketika mendengar suara muazzin, dia pun dengar orang bang, lepas daripada selesai orang bang, dia baca ni, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula wa bil islam dina. Aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain daripada Allah satu-satunya, yang tiada sekutu baginya, dan bahawa Nabi Muhammad adalah hamba dan rasul Allah. Aku redha Allah Ta'ala sebagai Tuhanku, Muhammad sebagai rasulku, dan Islam sebagai agamaku, maka akan diampuni dosa-dosanya. Baik, dalam riwayat yang lain, siapa yang ketika mendengar suara muazzin kemudian mengucapkan dan aku bersaksi, dan aku bersaksi, wa ana ashhadu. Ni ashhadu, ni wa ana, ditak wa ana je depan. Boleh belaka kita nak guna ashhadu saja pun tak apa, wa ana ashhadu pun tak apa. Hadis ini diriwayat oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seterusnya kata Imam Nawawi lagi, kami meriwayatkan dalam Sunan Abu Dawud daripada Aisyah radhiyallahu anha dengan sanad yang sahih bahawa apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar suara muazzin, baginda bertasyahud dan berkata, dan aku. Rasul bertasyahud. Rasul bertasyahud, Rasul kata asyhadu. Seterusnya daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala hina yasma'un nida Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta halat lahu syafa'ati yawm al-qiyamah. Hadis ini sama dengan hadis yang sebelum. Artinya, sesiapa yang ketika mendengar azan mengucapkan Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta, maka akan mendapat syafaatku pada hari kiamat. Allah, kita muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita adalah hamba Allah Ta'ala yang sering melakukan dosa. Rasanya tidak ada seorang pun di kalangan kita yang terselamat dan terpelihara daripada melakukan dosa. Semua kita tidak terlepas daripada melakukan dosa. Kita tahu diri kita. Maka kita amat-amat mengharapkan syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara cara untuk kita mendapat syafaat Rasulullah adalah setelah daripada azan, kita baca doa azan yang kita sebut tadi. Kami meriwayatkan dalam kitab Imam Ibn Sunni daripada Muawiyah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mendengar suara muazzin, baginda mengucapkan Allahumma ja'alna muflihin. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk golongan orang-orang yang berbahagia. Kan hayya 'alal falah, marilah kepada kebahagiaan. Allahumma ja'alna muflihin. Ya Allah, jadilah kami dari kalangan orang-orang yang mendapat kebahagiaan.
Seterusnya, kami riwayatkan dalam Sunan Abu Dawud daripada seseorang, tidak dijelaskan siapa seseorang ni, daripada Syahr bin Hausyab, daripada Abu Umamah Al-Bahili, bahawa Bilal melautang iqamah ketika dapat sampai pada lafaz qad qamatis salah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan aqamaha Allah wa adamaha. Maksudnya semoga Allah Taala sentiasa menegakkannya sembahyang dan mengekalkannya. Baik, pada semua lafaz iqamah yang lain beliau mengucapkan sama seperti yang tertera dalam hadis Umar tentang azan. Okey, pada semua lafaz iqamah yang lain beliau mengucapkan sama seperti yang tertera dalam hadis Umar tentang azan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, sama je. Cuma pada qad qamatis salah aqama Allah wa adamaha. Cuma hadis ini adalah hadis dhaif. Namun walaupun hadis dhaif, Imam Nawawi mengatakan hadis ni boleh diamalkan. Sebab itulah dalam mazhab Imam Syafi'i, ketika kita dengar qad qamatis salah, sunat kita kata aqamaha Allah wa adamaha. Okey, hadis yang last sekali sebelum kita berhenti, sebab kita akan masuk bab baru, doa setelah azan. Kami riwayatkan dalam kitab Imam Ibn Sunni daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa apabila dia mendengar muazzin mengumandangkan iqamah, dia mengucapkan Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah salli ala Muhammadin wa atihi su'lahu yaumal qiyamah. Artinya, ya Allah, Tuhan bagi seruang yang sempurna, Tuhan bagi salat yang akan didirikan, limpahkan selawat kepada Nabi Muhammad dan tunaikanlah permintaannya pada hari kiamat. Maksudnya selepas daripada qamat sunat baca doa ni. Dalam mazhab Imam Syafi'i, selepas daripada qamat sunat kita baca doa selepas daripada azan. Sebagaimana doa yang disunatkan kita baca selepas daripada azan, sunat juga kita baca doa tersebut selepas daripada qamat. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, untuk malam ni kita rasa sini dulu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini, dan semoga sama-sama kita dapat mengambil manfaat, dan kita bermohon, kita minta daripada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala bagi taufik kepada kita, bagi kekuatan kepada kita untuk kita beramal apa yang kita belajar pada malam ni. Semoga dengan amalan tersebut kita dapat mencapai keredaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. اللهم حققنا باتباع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. اللهم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.